Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dihormati tuan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan pegawai surau, tuan-tuan ketua-ketua kampung, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hujan dalam renyai-renyai, mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat. Jadi yang mana duduk atas tembok, atas jalan tu boleh duduk bawah dalam surau. Ya. Glamour tengok di atas. Saya pun glamour juga duduk atas kerusi ni. Sangat senang kerusi ni. Sudah macam hakim rupa dia tuan-tuan. Alhamdulillah lah, terima kasih lah dia bagi kerusi macam ni. Dapatlah merasa tuan-tuan. Di rumah tak ada ni tuan-tuan. Minta maaf lah saya cakap Perak, dengar ceritanya ramai orang Perak sini. Dia mau cerita pada saya sini pun ramai orang Perak. Saya tengok baju semua Johor. Orangnya Perak, udah baju dah Johor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ni duduk menung atas kerusi tengok adik-adik kita dua orang baca Quran. Ya, dua-duanya Allah Ta'ala anugerahkan keistimewaan yang sangat hebat. Kalau Kasim Selamat diberikan keistimewaan meniup saksofon walaupun buta, tapi mereka dianugerahkan oleh Allah boleh baca Quran walaupun buta. Bukan setakat baca, siap dengan taranum lagi. Kita kadang-kadang yang celek ni pun tak boleh baca. Ya, mereka yang Allah Ta'ala tak bagi mata yang sempurna pun boleh baca dengan begitu baik. Ini untuk menjadi keinsafan pada kita, kesedaran pada kita. Kalau kita ada kesungguhan, manjada wajada, insya-Allah dia akan dapat apa yang dia berusaha. Sesiapa yang tidak bersungguh-sungguh, maka dia tak akan dapat apa yang dia cita-citakan. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya ni nak menambahkan hujan bagi lebat lagi agama Allah. Saya teringat pada satu lagu tuan-tuan, lagu tahun 80-an agama. Begini kisahnya, nasib diriku tak henti dilanda derita, gembara di rantau mencari sinaran bahagia. Umpamanya biduk terbuang hanyut, dihempas dipukul gelombang, tak daya berpaut terdapat di tepian pantai. Nak sambung ke tidak? Nak sambung ke tidak? Cita. Sambung kau hujan pula. Kalau siapa nak sambung, angkat tangan macam saya. Tuan-tuan, cerita lagu Jamal tadi ni cerita tentang orang yang di lambung ombak, hidup yang di lambung gelombang. Ya, sentiasa menghadapi masalah. Ada orang yang sentiasa dihadapi ujian dalam kehidupan dia disebabkan Allah sayang pada dia. Ujian ni macam-macam. Yang ini Allah Ta'ala nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah tahu di kalangan kamu ni siapakah yang paling baik amalan dia. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pada kita ujian macam-macam. Asal celik pagi je ujian, asal ujian je bangun pagi. Tak habis-habis ujian. Tak habis-habis ujian. Duduk dekat traffic light warna merah, nunggu warna hijau.
Datang kereta langgar belakang, pam. Ya Allah, diliwatnya pula kereta aku ni. Dah. Terus masuk workshop. 5 hari dalam workshop. Ujian, habis duit. Tokek pun telefon lah. Haji, lu punya kereta sudah siap ah. Pergi ambil pukul 3 petang. Gostan daripada workshop. Gostan. Kereta lain rempuh balik. Masuk balik dalam garaj. Baru je repair kereta. Tak sempat buat balik. Kereta lain langgar balik. Masuk balik dalam workshop. Kita berkata, ya Allah, pasal hidup aku ni banyak masalah. Kadang-kadang banyak masalah itu ujian daripada Allah. Siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia? Kadang-kadang yang berlaku kepada kita bukan ujian. Yang berlaku kepada kita bukan Allah nak tahu siapa di kalangan kita yang paling baik amalan. Yang Allah bagi kepada kita ujian tanpa henti-henti ni, sebab Allah nak bagi kita sempit hidup, kesempitan hidup. Jadi benda yang Allah bagi pada kita ni sempit sangat-sangat. Maka orang yang diuji dengan kesempitan hidup mesti ada punca. Setiap sesuatu dia ada punca yang menjadikan kita hidup sempit. Jadi malam ni kita nak membicarakan tentang kesempitan, ma'isyatan donka. Dalam bahasa Arabnya ma'isyah donka, kehidupan yang sempit. Donka, sempit. Jangan sebut dongki. Ma'isyatan dongki. Ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Malam ni akak-akak datang belajar malam ni, dapat ma'isyatan dongka pun jadilah. Apa yang kamu belajar dengan ustaz daripada Perak tu non? Ma'isyatan dongka. Apa benda tu? Kesempitan hidup. Dapat malam ni jadilah ma'isyah dongka. Kenapa menang tu non? Ma'isyatan dongka, kesusahan dalam hidup. Tapi kalau yang ni pun tak dapat, leceh lah. Udah tunggu daripada pukul 8 suku, habis 11, 12 malam. Apa kamu dapat ceramah daripada Perak tu non? Entahlah, non tidur. Ma'isyatan dongka pun tak habis. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita akan cuba habis. Saya pagi besok ada program di Masjid Sultan Ahmad, apakah Sultan Ibrahim ke apa ke di Singapura. Jadi insya-Allah saya tak balik ke Ipoh lagi. Besok ke Singapura pula. Petang besok pun di Singapura. Malam besok pun ada lagi di sini. Jadi insya-Allah malam ni kita akan cuba habiskan seawal-awalnya jam 2 pagi. Ya, ceramah kita. Boleh ya? Maklum? Boleh maklum 2 pagi? InsyaAllah ya. Maklum tunggu sini, saya nak balik. Ya, 2 pagi lah maklum nunggu. Saya nak balik, pukul 12 saya balik lah. Tuan-tuan, kita kena lihat kenapa Allah Ta'ala bagi kita sempit hidup. Kesempitan hidup yang berlaku kepada kita banyak jalan. Banyak orang yang disempitkan hidup dia dengan berbagai-bagai cara. Ada orang yang disempitkan hidup dia dengan miskin. Susah sangat. Orang panggil papa kedana pun ada, orang panggil fakir miskin pun ada, orang panggil orang susah pun ada, macam-macam bahasa yang dipanggil kepada orang miskin. Tak pernah rasa ni tuan-tuan, beli kereta ni tak pernah rasa. Daripada muda, daripada kecil sampai ketua berjalan kaki. Hari tu naik basikal sekejap, adalah duit beli basikal. 4 hari je pakai basikal, udah hilang pula, dia curi dek kaum. Sampai sekarang jalan, susah hidup dia. Rumah ni susah, orang duit tak ada, ni kemiskinan. Bukan dia malas, dia kerja rajin, dia kerja 24 jam sehari, tapi tak boleh jadi kaya. Bukan kata nak kaya sangat, nak bagi makan tu ada jadilah, tapi tak ada makanan untuk dia. Ini dipanggil sebagai kesempitan dalam bentuk miskin. Ada orang yang diberikan kesempitan hidup pada dia, kesempitan hidup daripada suami. Allah uji dia, Allah berikan sempit hidup dia suami. Waktu dia anak dara, hidup dia senang, tak ada siapa ngusik pun. Tak ada siapa nak usik dia waktu dia anak dara. Elok je tidur. Tapi bila dah kahwin, dah ada suami, payah. Suami pukul, suami sepak, suami simbah cuka, suami dera,
Suami malah. Pukul 3 pagi isteri bangun pergi pasar borong. Beli ikan, beli sayur nak masak sebab dia berniaga. Terus pergi ke gerai. Berniaga masak dengan pembantu, balik rumah jam 4 petang. Itulah rutin setiap hari. Apa suami buat? Suami tidur di rumah. Pukul 12 suami datang ke gerai dengan muka yang serius minta RM20. Isteri tak bagi, kena penampar. Bak RM20. Yogon. Kerja tak nak, yang dia minta duit. Isteri ambil duit, bagi. Kadang-kadang suami datang senang je, datang ke gerai, buka laci, ambil duit, bola poket. Menangis isteri. Pukul 3.30 sampai ke rumah, dilihatnya rumah, selimut tak dilipat, tempat tidur tak dikemas, pinggan tak dibasuh, kain tak dibasuh, toto anak tidur depan TV pun tak disusun, berselerak. Dah lah tak bekerja, rumah pula tak berkemas, rumah pula tak bersusun. Bila suami balik? Tengah malam, pukul 10 malam baru balik. Balik tu pula duk panggil, "Pak, cepatlah aku berkehendak ni." Tak bagi, lagi sekali kena penyepak. Apalah susahnya jadi hidup. Anak kena jaga, yuran sekolah anak kena bayar, makan minum suami kena pakai, kena bagi. Suami tak nak kerja. Berapa banyak isteri yang menghadapi kesempitan hidup macam ini. Dah lah kerja daripada pagi sampai lewat malam, sampai lewat petang, tetapi tidak ada langsung usaha daripada suami nak bantu. Yang dia tahu marah, yang dia tahu nak makan, yang dia tahu hanya keperluan di atas katil, yang dia tahu ialah rokok dia, yang dia tahu ialah nak lepak di kedai sambil tengok John Cena lawan dengan The Rock. Sempitnya hidup seorang isteri. Kesian tuan-tuan. Saya dalam sebulan beratus orang macam ni mengadu. Apa saya boleh cakap? Tak tahu nak cakap lah ustaz. Kalau akak tak tahu nak cakap, saya lagi tak tahu nak cakap akak. Apa nasib akak macam ni ustaz? Sabarlah. Sampai bila nak sabar ustaz? Kalau gitu akak pergi jawab agama lah. Kau minta cerai akak. Tapi akak sayang pada dia. Kalau gitu akak sabarlah akak. Orang suruh minta cerai, dia sayang. Orang kata sabar, dia kata dah tak tahan nak sabar. Orang kata minta cerai, sayang pula. Apa nak buat tuan-tuan? Cita-cita. Kalau dah macam tu punya susahnya, apa saya nak buat? Sebab tu tuan-tuan ni kita nak tengok malam ni apa sebab jadi macam itu. Mesti ada sebab. Ada orang yang diuji dengan kesempitan dia, hidup dia sempit dengan sebab dapat isteri. Isteri tak menggembirakan dia. Bila mak sendiri datang, isteri marah. Asyik-asyik mak awak je datang. Mak kita tak ada datang. Nyampah tengok mak awak. Mak sampai, mak kita sampai, isteri kita tanya dekat mak, bila mak nak balik? Masuk dalam rumah pun belum. Dah tanya dah, bila mak nak balik mak? Ni, masak tak pernah, tolong tak pernah, duit suami dia pegang, kad bank suami dia pegang, hormat tak pernah, dipeleceh je lagi banyak. Susah. Balik kampung tak boleh, mak datang sehari dah balik rumah. Kadang-kadang suami nak bagi dekat mak duit pun tak boleh. Isteri tanya, tadi abang salam-salam dengan mak tu ada bagi duit ke? Tak ada, abang salam kosong. Abang jangan tipu abang. Anak nampak abang bagi duit kat mak ya. Susahnya tuan-tuan dapat. Susahnya dapat isteri macam ni. Tak ada hormat pada kita, sempit hidup. Balik awal marah. Awal abang balik malam ni. Besok balik lambat. Lambat gila. Abang ingat saya ni jaga awak ke? Nunggu awak sampai bila? Tak balik langsung lagi marahnya dia. Tak keluar daripada rumah pun dia marah. Awak ni melengkor je dalam rumah. Pergilah keluar. Jemu tengok muka awak. Susah hati tuan-tuan. Jadi macam ni. Sempit. Tak ada suami, orang kata anak dara tua. Bila tak ada suami, orang kata tak kahwin lagi ke dia tu? Mana ada kahwin, dekat 40 lah tu.
Tak ada orang minta ke? Ramai minta, tapi tak jadi entah. Apa entah. Kita kadang-kadang getik dengar tu. Masalah jodoh bukan masalah kita. Masalah jodoh urusan Tuhan. Ada yang Allah cepatkan, umur 17 dah kahwin. Cepat sungguh. Ada yang Allah lewatkan 120 baru kahwin. Allah tangguh sampai 120. Mata pun tak boleh buka. Setuju ke ni Mak Ngah nak kahwin ni? Setuju. Tutup balik mata tuan-tuan. 120 kahwinnya. Orang tanya pada dia, buat apa tua-tua kahwin ni? Biarlah dia nak kahwin. Dia tahu lah nak buat apa, tuan-tuan. Tak payahlah kita susah hati duk fikir apa orang tua-tua dia nak buat kahwin. Tahulah dia nak buat apa. Tak payah kita susah hati. Bila dah tak ada suami, kita sibuk cari suami. Bila dah ada suami, kita pening kepala macam mana masalah suami. Bila tak ada isteri, orang kutuk kita. Kamu tak kahwin lagi, Din? Tak kahwin. Apa macam bro? Lu tengok kita bro, anak dah 4 bro. Apalah kamu, ya Allah. Buruklah kain ni kamu, Din. Kita pun kelang kabut pergi cari, takut buruk, tuan-tuan. Besok kau nak kahwin juga, udah buruk macam mana nak pakai tadi. Kahwin lagi pening kepala. Kalau macam ini lah aku tahu aku tak kahwin, tak apa. Susahnya, sempitnya hidup. Ada orang yang sempit hidup sebab anak. Anak tu, ya Allah, seorang je, bukannya banyak. Seorang je, tapi menjadikan mak bapak malu. Satu sekolah kenal mak bapak dia. Itulah mak bapak tu. Bukan kata mak bapak tu dikenali oleh budak sekolah, cikgu kenal. Kerana perangai si anak. Bukan setakat cikgu kenal, ketua polis pun kenal, OCPD pun kenal. Oh, glamour gila anak dia. Nama anak dia Sazali. Sazali anak dia. Daripada kecil dah menyusahkan bapak dia. Bapak dia nama Hasan, mak dia mati bersalin. Mak dia nama Mahani, mati bersalin. Lama dah, tahun 1956. Ni cerita lama ni. Tuan-tuan pun ramai tak lahir lagi masa itu. Saya masa itu umur 5 tahun. Tu yang ingat tu. Cuma tuan-tuan tengok cerita anakku Sazli tu. Bapak ni punya sayang. Sayang pada anak. Isteri sayang pada suami. Sanggup korban pada suami. Mengandung anak pertama. Duk mengait baju untuk baby. Dia pesan pada suami dia, Hasan. Hasan, maukah kau berjanji kepada aku, Hasan? Berjanji apa, Mak ni? Kau berjanjilah pada aku, Hasan, kalau apa-apa terjadi kepadaku, aku tidak mau kau dengan anak kita ada orang lain, Hasan. Mahani, kenapa kau cakap begitu, Mahani? Dengarlah dulu apa kataku, Hasan. Aku tidak mau ada orang lain di antara kau dengan anak kita. Aku tidak mau dikasih dengan orang lain, Hasan. Baiklah, Mahani. Mak dia pesan, kalau dia mati, jangan pak tu nikah lain. Mak pesan, suami isteri pesan, abang kalau saya mati bersalin ni, abang jangan kahwin lain. Saya tak suka anak saya ni dapat mak baru. Wasiat ni, tuan-tuan. Wasiat macam ni tak payah ikut, nyusah orang hidup. Kamu dah mati-matilah, aku hidup lagi ni. Tapi itulah wasiatnya yang Hasan pun satu. Diikut juga. Bukan semua wasiat kena ikut, tuan-tuan. Wasiat orang yang nak mati, wasiat orang mati, ada benda yang kena ikut. Jika melibatkan harta dia, itu pun tak lebih daripada 1/3. Dia kata motor bapak tu bagilah pada anak yatim kat sekolah depan tu. Bapak wakaf. Motor dia 10 biji. Bagilah. Tapi kalau motor dia 10 buah, 10-10 bapak wakafkan. Jangan lebih daripada 1/3. Yang kedua, wasiat yang wajib, yang tak wajib ditunaikan, wasiat yang menyusahkan orang hidup. Kalau aku mati, ini pesan aku, kamu kena bawa mayat aku ke Afrika Selatan. Apakah pula ke Afrika, jauh benar perginya?
Naik kapal terbang nak cok visa lagi, ambil pasport, udah tak ada kerja tuan-tuan. Baik tuan-tuan tanam kat sini udah lah. Begitu juga wasiat yang tak perlu ditunaikan ialah wasiat yang melibatkan orang lain. Kalau ayah mati tengah nazak tu, bapa wasiatkan, ambil kereta tu imam kita, wakaf ke masjid. Elok dia kebumikan bapak kita, kita jumpa tu imam. Tu imam arwah sebelum meninggal dia wasiat, ambil kereta tu imam wakaf ke masjid. Menung tu imam. Apa yang kata aku pula? Apa kena-mengena aku dengan bapak kamu? Entahlah, ini wasiat dia lah, kami tak tahu. Kalau tu imam tak ikut malah kan dia cekik, kami tak tahu. Ini pun salah juga. Wasiat yang tak perlu ditunaikan ialah wasiat yang bercanggah dengan syarak. Kalau bapak mati, jangan tanam bapak selama 3 hari. Kenapa bapak? Bapak ni ada amalan. Kalau ada jodoh, hidup balik bapak selepas 2 hari. Jadi bapak ni ada amalan tertentu, ada spare nyawa, kata dia. Ini menyusahkan orang hidup, tuan-tuan tanamlah. Bercanggah dengan syarak, tanam. Mau berapu punya wasiat. Termasuk wasiat yang melibatkan orang lain. Kalau bapak mati, ini pesan bapak, kamu kena menikah dengan Misha Omar. Tak pening Misha Omar tuan-tuan. Arwah bapak saya sebelum dia mati, dia pesan suruh kita kahwin 2. Menung Misha tu. Ya Allah, bunga-bunga cinta lah jadi dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, wasiat si bapak Mak Mahani ni pada Hasan, cuma wasiat dia, kamu jangan kahwin lain. Ini wasiat ni, saya tak suka kamu kahwin lain, nanti anak kita dapat kasih sayang mak tiri. Seorang bapa tak boleh didik anak dia seorang-seorang. Dia mesti ada seorang ibu untuk mendidik dia, menolong dia. Begitu juga seorang ibu tak boleh nak mendidik anak dia seorang-seorang dia. Dia perlukan seorang bapa, kekuatan daripada bapa. Jadi yang mati-matilah, yang meninggal-meninggal lah, kita yang hidup. Tapi cuba tuan-tuan tengok Hasan, dia tak nak ikut benda ini. Apa makna dia menyanyi lagu kalau dia tak didik dengan penuh kasih sayang, dengan penuh agama? Dia tak pesan pesanan yang baik. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayahanda karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Dia suruh lagu dia jadi sahabat. Sepatutnya sahabat kepada anak kita ialah Quran. Teman setia anda ialah Quran. Bila kita didik anak dengan Quran, insya-Allah anak tak menyempitkan kita. Tetapi cuba kita tengok hari ini berapa banyak mak bapak jadi malu kerana perangai anak. Anak ni memalukan mak bapak, bukan kata menconteng arang, maka pen benda conteng. Habis rosak nama bapak dia. Bapak dia duduk di taman ni tuan-tuan, bertahun-tahun membina nama yang baik. Membina nama yang baik, satu kampung kenal dia. Satu taman kenal bapak seorang yang baik, ibu dia seorang yang baik. Tetapi dengan perangai anak, menjadikan nama bapak busuk. Anak siapa tu? Anak haji tu lah, kata dia. Haji tu bagus kan? Bagus. Datang masjid rajin, tapi terlupa didik anak. Dah hara anak dia. Bapak juga yang buruk. Anak siapa tu? Anak mak ngajah tu, kata dia. Ya Allah, tak sangka maknya ngajak rajin ke surau. Memanglah rajin ke surau, tapi anak tak dijaga, udah hara anak dia. Inilah yang dikatakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu dah jadi fitnah. Jadi sempit tuan-tuan. Anak balik rumah hilang barang, asal balik hilang barang, asal hilang barang balik. Berapa banyak anak-anak yang bila duduk dalam rumah bergaduh, bertumbuk depan mak bapak. Ada yang bunuh mak bapak, ada yang tikam adik dia sendiri, ada yang tikam abang dia sendiri. Jadi sempit. Anak-anak lawan mak bapak, lari daripada rumah,
jual dadah, hisap dadah, curi motor. Kadang-kadang tuan-tuan, polis lebih kenal anak-anak daripada mak bapak. Kita tak tahu perangai anak kita. Rupa-rupanya polis lebih kenal anak kita. Rekod berfai-fai di balai polis. Tapi mak bapak tak tahu. Mak bapak kata anak dia baik. Pukul 2 pagi polis datang. Apa hal ni Datuk? Kami cari anak encik. Apa hal? Dia curi motor, dia pecah rumah. Baik-baik Datuk, jangan tuduh. Anak saya baik tau. Memanglah baik depan encik, depan orang lain jahat. Jangan tuduh. Kita ada bukti encik ni waran dia. Selongkar rumah dia, helmet, enjin, karburetor motor, exhaust motor disimpannya bawah katil bapak dia. Ini bukan saya mengada-adakan cerita, ni cerita betul. Di antara yang bawah katil mak bapak dia tu ialah kasut-kasut saya. Kasut saya pun dicuri tu. Kita nak pergi kerja tengok selipar je ada. Mana kasut? Allah, 3 pasang lebuh je. Malam besok dia curi lagi orang belakang rumah saya. Masa itu dia tengah tengok bola Piala Dunia. Silap lah. Dia curi rumah kaki bola. Orang kaki bola bukannya tidur, dia mungkin mulai. Mereka membangunkan malam, menghidupkan malam dengan menonton bola. Kawan ni pergi pecah rumah waktu itu, kena lepuk lah. Datang polis tangkap. Bila pergi pukul 2 pagi rumah bapak dia, bapak tak percaya. Ya, anak dia ni perompak, pecah rumah. Bila polis tanya, mana barang kamu simpan? Diselaknya cadar bapak dia. Bawah tu. Transit sebelum dijual. Tuan-tuan tahu bapak dia kerja apa? Siang kerja lain, malam kerja lain dengan mak. Akhirnya di rumah tak ada siapa. Dia hanya balik rumah pukul 12 malam, pukul 1 malam. Arif balik, mak balik. Keluar pergi kerja pukul 7 pagi. Bila masa dia didik anak dia? Akhirnya anak dia jadi fitnah kepada dia. Hidup dia jadi sempit. Orang kampung datang cari helmet, orang kampung datang cari motor, orang kampung datang cari kasut, cari duit daripada bapak. Ini kesempitan yang Allah Ta'ala bagi. Kesempitan yang seterusnya ialah kesempitan makan minum, kesihatan. Kesihatan sempit. Orang jual buah durian sepanjang jalan. Ayah nak durian. Ayah tak boleh makan, adik. Ayah tak boleh makan, tapi adik boleh makan. Nanti kalau adik makan, ayah teringin. Sempit, tak boleh makan. Dulu kita boleh makan durian dengan pulut, dengan santan. Dibelahnya buah durian, diletaknya dalam mangkuk, direndam dengan santan, dibubuhnya pulut, dikacaunya, diramahnya, keluar pulut ke jari. Brrrr, kata. Mula lendek keluarnya. Sekali makan, ngak makan. Itu 26 tahun dulu. Sekarang kaki dah tak ada, Ustaz. Pergi mana kaki? Kena potong lah. Tanya pula. Apa hal? Diabetes. Sempitnya hidup. Kenapa sikit Tuan Haji makan? Makanlah Tuan Haji. Hiduplah Ustaz. Doktor suruh saya makan sejemput saja. Mak Ngah tak ambil gula. Mak Ngah tahu gila teh ni Mak Ngah. Hiduplah Ustaz. 6 harakat Ustaznya. Tak boleh makan dah Ustaz. Mak Ngah tak makan ni nasi kurma kambing ni Mak Ngah. Hiduplah. Darah tinggi Ustaz. Semua tak boleh. Apa hal ni? Atau apa yang Mak Ngah boleh makan? Air kosong. Iya ke? Atau apa lagi boleh makan? Makan apa? Cok kodok pun tak boleh Ustaz. Duit berlambak. Selok bawah katil duit, selok dalam bank duit. Di bank tu tuan-tuan tolak semua duit orang, duit dia. Masya Allah, banyak gila duit dia. Banyak tuan-tuan. Tapi sayang, duit banyak tak boleh pakai.
Duit banyak tak boleh makan. Mi kari makan sikit saja. Makan benda ni pun sikit, 2 suap je ambil syarat je ustaz. Tak boleh. Ini dipanggil kesempitan dalam hidup. Nikmat Allah bagi, tetapi rezeki Allah bagi, nikmat Allah tarik. Seulang balik. Rezeki Allah bagi, nikmat Allah tarik. Yang ni yang berlaku kesempitan pada kita. Yang keenam, kesempitan seterusnya ialah kesempitan cuaca. Sempit cuaca, sempitnya alam, sempit alam. Buat rumah runtuh, buat bangunan tinggi-tinggi gempa bumi. Tiap-tiap minggu gempa bumi. Nak tidur pun takut. Abang dah ngucap belum? Dah. Mana tahu kat malam ni gempa. Susah hati tuan-tuan. Tanam padi elok nak tuai, banjir. Kesian tuan-tuan. Sempit hidup. Getah mahal tapi tak dapat hasil sebab orang curi. Akhirnya kena tidur dekat kebun getah. Pasang kanopi dengan kelambu sekali. Takut orang curi getah. Pasang kelambu, ubat nyamuk. Akhirnya mati sebab terbakar kelambu. Sempitnya hidup. Ada kereta, orang pecah. Ada motor, orang curi. Ada anak dara, orang cabul. Ini yang kesempitan berlaku sekarang ni. Kesempitan sekeliling kita, cuaca kita. Kesempitan ini berlaku kepada kita setiap hari. Inna dzalika min azmil umur. Dan apa punca berlakunya benda-benda yang saya katakan pada tuan-tuan, Allah memberi jawapannya dengan sepotong ayat yang pendek saja. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah kata, punca kenapa kehidupan kita sempit, puncanya ialah apabila kamu berpaling daripada peringatan aku, yakni peringatan Allah. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kesempitan di dalam hidup di dunia. Dan di hari kiamat dibangunkan dia dalam keadaan pekak, dalam keadaan tuli. Allah Ta'ala bangunkan dia dalam keadaan tak nampak dan pekak. Tuan-tuan, tadi kita baca, kita dengar bacaan adik kita yang tak nampak. Biar buta di dunia, jangan buta di akhirat. Ada orang yang buta di dunia, tetapi ada orang yang celik di akhirat, tetapi buta di hari kiamat. Ada orang yang buta dalam dunia, tetapi celik di hari akhirat. Ada orang yang celik di dunia dan celik di hari akhirat. Yang ni yang kita nak. Yang kita nak ialah di hari kiamat celik. Kita tak nak buta. Kita tak nak pekak di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, dua benda ni Allah Ta'ala bagi pada orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Pertama, Allah bagi sempit hidup dia di dunia. Di dunia ni dia jadi susah. Dan yang keduanya ialah di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan pekak, dalam keadaan bisu, dibangunkan dalam keadaan buta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat kenapa isteri kita bermasalah, kenapa suami kita bermasalah. Puncanya ialah sebelum kahwin. Sebelum kahwin, apa kita buat? Ada tak kita buat benda yang salah sebelum kita kahwin? Cuba ingat balik, sebelum kita kahwin, mana tempat di Johor ni yang kita tak pergi? Naik motor Vespa, jambu macam imamun. Isteri makwa dia terbelah seluar, terbelah kain batik kebaya, jalan. Sebelum kahwin. Itu dulu Vespa dengan Lambretta, sekarang ES5. Belum kahwin, melekat dua-dua orang duduk dalam raga motor, melekat, Masya Allah. Yang laki-laki naik motor tu, kepala si perempuan atas bahu laki-laki, begitu nengok ni.
Kadang-kadang dia boleh kalih muka dia menghadap laki. Yang laki ni pun tak boleh nak bawa motor dah tengok muka perempuan itu je. Itu yang jatuh longkang. Yang belum kahwin waktu haram kamu naik macam itu. Tetapi bila dah kahwin, lain pula cara naik dia. Yang suami dengan perut boroinya duduk dalam ragam motor. Hak isteri pula duduk hujung seat pegang carrier duduk belakang. Udah jadi macam batu Nissan tuan-tuan. Tengah-tengah kosong tanah kubur. Pergi market, itu kompong dah kahwin tu. Kesan daripada belum kita kahwin, benda maksiat kita buat, sedangkan itu maksiat. Kesan dia akan datang selepas kahwin. Ni yang kita takut. Yang kita takut hari ni anak-anak muda kita sekarang tuan-tuan. Kahwin 12 hari bercerai. Kahwin sebulan bercerai. Hutang dekat kedai busana pengantin pun tak habis bayar lagi. 12 hari tak bayar lagi sewa pelamin, udah cerai. Masya Allah. Dia pinjam syarikat pinjam mangkuk masjid, tak pulang lagi gerpu dengan sudu, dah cerai. Pengurusi bero pinggan mangkuk baru nak pergi kira pinggan mangkuk, dah bercerai tuan-tuan sekarang. Kita hari ni kalau dapat jawatan bero pinggan mangkuk pun bangga tuan-tuan. Tiba-tiba bercerai, sebulan cerai. Cuba cek balik apa yang kamu buat. Syarak meletakkan haram. Syarak meletakkan haram, apa duk pegang haram, duk romen. Sekarang ni anak-anak muda naik motor, naik kereta duk romen. Nak pakai helmet, power tolong pakaikan. Yang kepala si perempuan tu tegak, bangga je rupa dia. Nah, dia tarik. Oi, romantik, prap dia tarik. Cuba kita dah kahwin buat macam itu. Abang, pakaikan helmet. Dengar-dengar ada kamu ni helmet kamu kan? Itu kompong dah kahwin. Masa belum kahwin sibuk, nak buat keluar pun tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Yang perempuan tu pun ambil jari. Tidak perlu menggunakan sikap, menggunakan jari saja. Tu iklan tu. Belum kahwin, Masya Allah, harap siap cium tangan lagi. Cium tangan. Itu suami awak ke? Tidak. Atau kenapa cium tangan? Praktis. Ini tuan-tuan, jangan anggap benda tu tak ada kesan. Abang-abang di sini yang ada anak dara, yang ada anak teruna, tolong jaga benda ni. Jangan tuan-tuan anggap walaupun dah bertunang bebas nak pergi sana, bebas nak pergi sini. Kemana anak kamu tu? Tun, dia orang pergi Kamda cari cadar. Minggu depan nak kahwin, biarlah. Tak mau tuan-tuan. Selagi belum pegang tangan naik qadhi haram. Buat. Kita takut besok anak masalah, cucu kita masalah. Ni yang saya tengok sekarang ni, mak bapak dah terlalu baik. Saya pernah jumpa dengan satu kes. Dia mengandung. Jiran saya mengandung. Maknya ada, abangnya ada, kakaknya ada, suaminya ada, adiknya ada, satu rumah. Saya sidai kain, dia sidai kain. Ustaz sidai kain. Ustaz ni TB ke? Tak. Saya bukan batuk kering, bukan. Ada TB. Takut bini. Bukan. Kami gotong royong. Isteri saya basuh kain, saya sidai kain. Nanti saya angkat kain, dia lipat kain. Itu namanya kerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Kita pula kalau suami sidai kain, orang ngutuk. Takut ke bini. Bukan takut, kerja sama. Kesian kat orang perempuan. Tuan-tuan tak kesian kat isteri tuan-tuan? Takkan tuan-tuan nak sidai kain tak boleh? Saya lipat kain di rumah. Tarak-tarak tu lipat, relax. Hei, susun. Dengan anak-anak lipat. Sonok tuan-tuan lipat kain. Sonok, kita kesian isteri kita. Orang perempuan tak habis-habis dengan kain. Ya.
Pukul 9 basuh kain, pukul 11 sidai kain, pukul 2 angkat kain, lepas asar lipat kain, lepas maghrib setrika kain, lepas isyak susun kain, datang tengah malam sikit buka kain. Letih tuan-tuan. Jadi kita membantu meringankan mereka. Baik, kita minta kereta JJG 4081 Avanza. Tolong ubahkan kenderaan anda. JJG 4081. Tuan-tuan, bila saya tengok dia mengandung, tak apa. Satu hari mati. Bukan dia mati, anak dalam kandungan tu mati. Jatuh bilik air, mati dalam perut. Tak bawa ke hospital, jatuh-jatuh tak bawa ke hospital. 2-3 hari mak bapak tak bawa. Panggil tok bidan tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Udah tak ada budak dalam perut ni, kata tok bidan. Udah mati, komen ni kenapa? Kata tok bidan. Bawa ke hospital. Dah mati dalam perut, ekoran jatuh bilik air. Bila dah mayat dikeluarkan, nak tanam tak boleh, nak ke bumi tak boleh, sebab tidak ada sijil kahwin. Rupa-rupanya mereka tak kahwin. Saya bukan setakat terkejut beruk, terkejut orang hutan. Tak boleh tanam sebab tak kahwin. Masya Allah. Mak ada, bapa ada, ayah ada, abang ada. Duduk serumah. Ini bukan gila tuan-tuan, ini tahap gila babi ni. Subhanallah. Menung saya tuan-tuan. Depan rumah saya, jiran saya. Masya Allah, subhanallah. Saya tak tahu nak khabar tuan-tuan. Pegawai datang, polis datang, semua datang. Saya jumpa dengan mak dia. Kenapa makcik buat macam ni makcik? Dosa makcik. Dia kata makcik ni susah. Kalau makcik larang sekali lagi, mereka tinggal makcik. Siapa nak bagi makan makcik? Sebab itulah dia biarkan budak ni dengan anak dia bergelumang dengan dosa dalam rumah. Akhirnya mayat dapat ditanam. Lepas dapat tanam, saya panggil dua-dua tu datang rumah saya. Hampa berdua ni dosa. Saya tanya pada hang, berapa kali dah hang mengandung? Dia kata ni kali kedua. Kali pertama pun buang juga, kali kedua ni mati dalam perut. Yang budak laki-laki ni Quran tak erti baca, semayang tak erti baca, apa pun tak erti. Saya kata hampa kena menikah. Saya pun bawa jumpa naib qadi, minta tolong bagi menikah. Naib qadi kata boleh lah, tapi kena kursus kahwin lah dulu. Masa tu kena kursus tiap Sabtu Ahad 3 bulan. Atau bila boleh kahwinnya ustaz? Lepas 3 bulan lah, kita tu. Menung lah tuan-tuan saya. Lepas 3 bulan baru boleh kahwin. Ini masalah kita masa itu. Sekarang kursus kahwin Sabtu Ahad selesai lah. Dulu 3 bulan. Saya kata 3 bulan apa ustaz? Bagilah menikah dulu. Tak boleh, tak ada CJ, tak boleh kahwin, kata ustaz. Ini rukun nikah baru. Sedangkan bagi kahwin mereka duduk serumah. Ini tuan-tuan, saya kata pada makcik dengan keluarga dia, kalau turun bala kampung kita ni semua kena. Betul tuan-tuan. Dengan saya pun kena. Banjir kampung tu. Datang banjir. Tapi rumah saya ni tinggi tak banjir. Atau bala apa ustaz? Atau orang kampung datang ke rumah saya jadi pusat pendapatan banjir. Dengan kami tak tidur semua tengok, sediakan tilam, tutur, makan. Udah jadi saya ni macam pusat kebajikan. Mari tak apa, mari. Duduk. Tiap kali banjir rumah saya jadi pusat. Asyik pusat rumah saya. Kesian tuan-tuan, habis rosak rumah. Sebab itu saya katakan tadi, maksiat yang kita buat, Tuhan akan turunkan bala. Jadi kita tengok pada anak-anak tuan-tuan, yang mana ada duduk berkawan sekarang ni, yang mana duduk bercinta sekarang ni, tolonglah
tolong buat syarat. Saya dah kata dah tadi di Pulai Indah petang tadi. 2 syarat untuk jadikan menantu. Pertama, mesti beragama. 2 syarat untuk jadikan isteri suami kita. Syarat pertama ialah beragama, syarat kedua ialah akhlak. Sekarang akak-akak menghadapi masalah suami, masalah dengan suami. Cuba tanya, masa kahwin hari itu Nabi pesan suruh pilih agama, Nabi pesan suruh pilih akhlak. Akak pilih apa? Abang-abang masa mula-mula kahwin dulu pilih apa? Nabi suruh pilih agama, Nabi suruh pilih akhlak. Kita ambil isteri kita kahwin, pilih apa? Sekarang kita mengeluh, suami kita teruk. Kalau macam ini lah Ustaz, saya tahu kahwin tak kahwin pun tak apa. Bukan, salah siapa? Apa yang akak pilih masa akak kahwin dengan dia? Masa itu bukan akak pilih pun. Kita orang saja suka-suka je. Datang ustaz pula cekup kita. Suka-suka apa? Saja suka-suka lepak dalam rumah kosong. Dah kena repot pula. Dia orang pun satu hal repot pula. Jadi nak tak nak kahwin jugalah. Yang akak pergi lepak tu pasal apa? Saja kita borak-borak pasal Manchester lawan Chelsea, Chelsea kalah. Itu tak ada kena-mengena. Apa sebab jadi macam itu? Masa kita kahwin dulu, masa kita terima tunangan dia, ada kita tengok agama dia? Ada kita tengok akhlak? Daripada kita kahwinkan dengan orang yang tak ada agama, orang yang tak ada akhlak, biar anak dara kita tak kahwin, tak apa. Saya pernah jumpa kes suami dia jual isteri dia jadi pelacur. Saya pernah jumpa satu kes suami dia bawa balik jantan, suruh tidur dengan isteri dia, dan dia pula nak tengok isteri dia tidur dengan jantan lain. Tuan-tuan tak ngeri? Saya ngeri tengok isteri ni datang mengadu, menangis-nangis. Ustaz, suami akak dah gila. Gila apa akak? Saya tengok dia elok je datang. Elok depan ustaz, depan akak. Apa dia buat? Dia buat balik jangka, suruh tidur dengan akak. Astaghfirullahalazim. Kata kenapa dia tak tidur dengan akak? Dia tak naik tau, kata dia. Kata dia buat apa? Akak tidur dah. Akak lari dah, dia marah akak. Teruknya tuan-tuan. Dia bukan setakat buat balik perempuan ustaz, dengan pondan pun dia buat balik ustaz. Saya dengar tu saya nak termuntah tuan-tuan. Ustaz tolonglah nasihat suami akak. Tuan-tuan tahu suami dia siapa? Suami dia bila mengaji, dia antara orang yang paling depan sekali. Lepas tu kita kalau percaya sangat yang depan ni tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan, marah dia marah. Saya tak bohong, ni cerita betul. Sebab tu dia kata orang yang agama belum tentu betul. Saya ni duduk depan tuan-tuan, belum tentu baik. Saya kata jangan percaya sangat orang depan ni. Saya pun orang depan, saya pun belum tentu baik. Sebab nak menentukan baik bukan setakat beragama. Nak menentukan baik mesti berakhlak. Tuan-tuan ingat baik ni dengan sebab pakai serban ke? Kalau nak kira serban, sahabat kita lagi kemas serban dia, Karam Singh lagi kemas serban dia. Masya Allah. Tuan-tuan ingat dengan ekor panjang ni baik ke? Kalau nak kira ekor serban ni panjang, Wong Fei Hong lagi panjang tuan-tuan. Fong Sayuk, Jet Li pun lagi panjang serban dia. Tuan-tuan ingat ni, jubah dengan jubah ni saya zuhud ke? Sami Siam lagi zuhud. Sami Siam lagi zuhud. Saya malam ni jubah putih, malam besok jubah lain. Sami Siam 24 jam. Sami dia warna-warna oranye. Kasut tak ada kulit, selipar je. Beg tak ada James Bond, beg kain aja. Rambut tak ada bersikat, botak aja. Kalau nak ngirakan zuhud, Tok Sami Siam lagi zuhud. Sebab itu yang dikatakan beragama itu apa? Akhlak. Kalau saya pakai serban, kalau janggut saya panjang, tapi ceramah saya maki orang, itu bukan ustaz. Asal ceramah maki, saya maki ceramah.
Apa? Haram jodoh. Serban atas kepala. Adakah Nabi maki orang? Adakah Nabi kutuk orang? Kita sambut maulud. Nabi tak pernah kutuk. Nabi tak pernah maki. Tapi kita kata kami sambut Rasulullah. Sambut dengan maki tak kena. Kita sambut Rasulullah. Dah masuk ubah Jemadah dan tuan-tuan. Sambut lagi. Dah berapa bulan dah Rabiul Awal berlalu. Kita masih sambut. Sebab kita sayang Nabi. Tapi sayang pada Nabi bukan sambut maulud. Sayang pada Nabi ialah mengamalkan sunnah Nabi. Jadi Nabi pesan pada kita, kalau nak cari suami, ambil akhlak, ambil agama. Nak cari menantu, ambil agama, ambil akhlak. Tapi hari ini orang pilihkan segak nombor 1. Tak salah pilih segak, tapi agamanya ada. Jangan pilih segak agama lingkup. Nabi kata kalau kita pilih yang lawa, kita takkan dapat rasa lawa dia. Orang yang pilih pasangan hidup dia cantik, takkan dapat rasa kecantikan pasangan dia. Sungguh. Nak cium pun tak boleh. Elok nak cium, abang ni pakai krim. Habis tu tak boleh cium. Sabarlah. Malam besok elok nak cium lagi, abang putih telur ni. Mana boleh bercakap putih telur? Kadang-kadang sebelum dia pakai putih telur tu, dia cakap dulu, abang, lepas sembahyang isyak ni saya nak pakai putih telur. Abang jangan bercakap, jangan tegur saya ya, akan berkedut muka saya. Dia ambil je putih telur, dia sapu je. Telur palsu pula tu. Nampak tuan-tuan? Tak boleh pegang. Abang, kita dah dapat anak. Anak kita laki seorang, perempuan seorang. Jadi tak nak anak dah. Tak nak anak dah. Kenapa tak nak anak? Kamu ni kejap jalan depan, kejap mundur, kejap belakang. Ya? Dia member saya tu yang hati. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri dia boleh cakap, abang, saya tak nak beranak lah. Nanti kendor, nanti gelebih. Dia tak suka tau. Macam ni dah okey dah, semua baju dia pakai. Nanti kalau gelebih, tempah baju lagi, duit siapa? Duit abang juga. Kalau abang nak anak juga, abang je bersalin. Tuan-tuan, takkan dapat rasa. Orang yang kahwin kerana kaya, takkan dapat rasa kaya isteri dia. Kalau siapa-siapa yang kahwin kerana kaya, takkan dapat rasa kaya. Dia masuk dalam rumah isteri dia, dia basuh kaki. Dia bawa beg satu, masuk dalam rumah isteri dia. Peti ais isteri punya. Tilam isteri punya. Televisyen isteri punya. Blender isteri punya. Apa pun dia tak bawa. Agak-agak dia boleh tak bebas pakai? Nak tengok Upin dan Ipin pun susah. Elok ambil remote, isteri batuk. Letak balik remote. Sebab dia takkan dapat rasa kekayaan dia tu. Kadang-kadang dia balik kampung, mak bapak dia komplain. Seronok lah menikah dengan anak dara orang, apa pun tak bawa. Seronok lah. Kadang-kadang kita bawa kereta isteri kita, bapak dia boleh warning. Seronok lah laki hati, oi, dapat kereta free. Apa perasaan suami bila kena cakap macam itu? Rasa nak bakar je kereta itu. Ini yang tuan-tuan. Sebab tu pilih agama. Nabi kata kalau kita pilih agama, cantiknya kita rasa. Cuba tuan-tuan tengok suami isteri yang ada faham agama. Beranak ni tiap-tiap tahun. Tak kisah dia. Ya Allah, beranak lagi. Jumpa dekat klinik, belum mengandung lagi. Rasa tu lepas mengandung juga. Tahun ini mengandung lagi. Ya Allah. Jiran sebelah kata, apa nak heran tu, dia ada laki, biarlah dia mengandung. Yang tak ada laki pun mengandung, kata dia. Tuan-tuan, orang yang ada faham agama beranak selalu. Mudahnya bersalin. Air dah turun, tak ke hospital lagi. Selama roh sereka baju. Anak dah 6. Mak tak pergi hospital. Mak tu dah basah dah mak. Ish, lambat lagi, kemar-kemar 3 jam, kata dia. Dia tahu dah bila dia nak bersalin. Mudahnya tuan-tuan. Kadang-kadang ambulan bawa dia. Suami tak ada, ambulan bawa. Atas troli bersalin.
Masya Allah. Punya ramai orang ambil gambar. Pro ambil gambar. Atas troli. Masuklah bilik labor room tu. Nurse cuci, doktor cuci, menangis akak. Malunya ramai benar ambil gambar tadi. Malu lah. Apalah yang senang sangat beranak ni tadi. Sabarlah kak, yang tahun lepas lagi teruk akak. Dia beranak depan pintu pagar hospital. Lagi ramai yang tengok. Yang tahun lepas pun akak juga kata dia. Ini kali kedua kali. Orang yang kahwin dengan agama, dia dapat harta. Kahwin kerana agama dapat harta. Cuba tuan-tuan tengok, sebelum kita kahwin, apa kita ada? Cita-cita. Apa yang kita ada sebelum kita kahwin? Motosikal. Pinggang mangkuk ada 4 butir. Bantal 2. Toto je tidurnya. Bawah toto, spot toto. Tengah malam tengok nombor, tutup balik. Semuanya toto belakang.